salam sejahtera. Pada siri seni visual saya pada hari ini, saya akan melukis pemandangan di sekitaran Taman Pustaka Negeri Sarawak. Sebelum itu, saya ingin nak memberitahu tentang apakah bahan-bahan yang kita gunakan untuk siri pada hari ini. Saya lebih menggunakan cat air, menggunakan cat air dengan teknik basah atas kering. Untuk pengetahuan dan ingatan saudara-saudara sekalian, saya ingin memperkenalkan diri saya. Sebenarnya saya telah berminat di dalam seni lukis ini sejak dari sekolah rendah, daripada tahun 2 sehinggalah tahun 6, iaitu sekitar tahun 1964 saya darjah 1. 69 saya tamat tahun 6, iaitu darjah 6 pada ketika itu, dan terus menyambung pelajaran saya ke Sekolah Menengah Tengku Abdul Rahman pada sekitar tahun 1970. Sehinggalah tahun 1975 saya tamat tingkatan 5 dan menganggur setahun 76 dan terus melanjutkan pengajian saya di Maktab Perguruan Sarawak di Sibu pada tahun 1977 lah, itu sekitar 77, dan menamatkan pengajian pada tahun 1978 dan mula mengajar pada tahun 1979 di sekolah di Pendalaman Negeri Sarawak, iaitu kawasan Semunjan, iaitu SK Munggulalang, di kawasan daerah Semunjan. Dan seterus saya melanjutkan pengajaran saya sehingga melanjutkan pelajaran ke Unimas pada tahun 2000, lebih kurang tahun 2000, dan masa itulah saya mengambil bidang seni visual, iaitu seni lukis, iaitu dalam fine art, iaitu dalam seni gunaan kreatif di Unimas. Dan mula tamat pengajian pada tahun sekitar 1999 dan mula mengajar lagi pada tahun 2000. Baik. Terus terang kita akan melukis pada hari ini. Sebelum itu kita sediakan kertas lukisan dulu, kertas lukisan, dan gunakan pita pelekat ni untuk dilekat di atas kertas lukisan tu. Okay, pastikan kertas tu rata di atas permukaan dia. Ada juga orang tak gunakan pita pelekat ni, tapi lebih eloklah kalau kita gunakan pita pelekat ni supaya nampak kemas, hasil karya kita nampak kemas. Lepas kita buat dia macam ni, pastikan permukaan dia rata. Okay. Dan kita mula membuat sketsa, iaitu kita buat sketching, iaitu lakaran. Lakaran tidak perlu terlalu detail untuk sebuah lukisan kalau kita menggunakan media watercolor, akrilik ataupun cat minyak. Walau bagaimanapun, lakaran itu adalah sebagai pedoman untuk kita bagaimana kita mula melukis. Baik. Saya memilih pemandangan di sekitar kawasan Taman Pustaka ni. Pertama sekali kita akan gunakan dulu garisan horizontal.
saya memilih ada satu kawasan yang cukup menarik, ya, di mana ada jalan, ya, untuk trekking, ya, di sana. Dan sebelum itu kita lihat komposisi dia tu, ya, di mana arah-arah yang kita perlu buat pokok, di kawasan tanah, rumput, batu-batu dan sebagainya, ya. Lakaran tidak perlu terlalu detail. Kita buat garisan dulu sebagai pedoman kita, ya. Buat garisan simple. Okay, bila dah siap tu, kita sediakan warna. Warna yang kita gunakan terserah. Ada yang menggunakan warna yang lebih mahal, ada guna warna yang murah, tapi elok menggunakan warna yang mahal, ya. Dan pastikan air itu berada di sebelah kanan, sebab bila kita melukis menggunakan tangan kanan, air itu jangan ada di sebelah kiri. Sebab apa? Nanti bila kita menggunakan air di sebelah kiri, iaitu bekas air itu, dia akan kadang-kadang terjatuh dan sebagainya, ya. Maka elok digunakan di sebelah kanan macam ini, ya. Okey, saya mula membuat lukisan dengan latar belakang dia tu warna, iaitu bahagian belakang, ya, bahagian belakang dalam lukisan. Sebelum itu kita pastikan kawasan tu dilembapkan sedikit, ya. Lembapkan sedikit. Okay, saya gunakan warna yang cerah dulu, ya, kuning. Di dalam melukis kita tak perlu terlalu stres, biar dia macam apa tu, ada fun sikit, ya, supaya apa yang kita buat tu nampak, ya, dia punya penghayatan. Sebenarnya dalam melukis kita perlu ada penghayatan sebenarnya. Okey, lepas satu warna kita basuh, kita perlu basuhkan brush tu. Dalam hasil karya kita perlu melihat pencahayaan, ya. Pencahayaan adalah satu perkara yang sangat penting, ya. Sebab itu kalau kita melukis, jangan sekali-kali kita menggunakan warna yang terlalu gelap, ya, terlalu gelap. Kalau kita gunakan warna terlalu gelap, warna-warna yang lain tidak akan dapat masuk. Boleh masuk tapi tidak begitu cantik, ya. Gunakan warna yang cerah dulu seperti kuning, iaitu kita panggil warna panas, warna kuning, merah. Warna yang sejuk iaitu biru, hijau, ya, itu warna sejuk. Jadi warna-warna hitam kalau dapat kita elakkan dahulu, ya. Apabila sudah akhirnya untuk finishing, untuk penghabisan kerja kita, boleh kita gunakan warna hitam, tapi tak boleh banyak, ya. Tapi hitam itu indah, ya, cantik sebenarnya, ya. Jangan kita menyingkirkan warna itu sebab ia indah. Kita sapukan dulu, ya, bahagian-bahagian ni. Berus yang kita gunakan jangan terlalu tegang sangat, ya, biar dia lembut sikit, apa. Kita bermainkan dengan warna tu, ya. Ada orang kalau dia lihat warna tak cantik, dia koyakkan kertas, ya. Sebab apa? Dia tengok tak nampak cantik lah, ya, comot nampak. Jadi last dia rasa dia give up, ya, dia kecewa, dia koyak kertas. Jadi hasil karya tak menjadi, ya. Biar dah dia kita buat macam ni dulu. Asalkan warna tu tak ada hitam, ya, tak ada warna yang gelap di sini. Selagi kita guna warna-warna yang ada di sini, biru ke apa, dia masih boleh dibaiki. Tapi kalau sudah masuk warna yang gelap, kalau ada kesilapan,
adalah sukar untuk kita perbaiki. Kecuali kalau kita menggunakan cat minyak. Cat minyak tak apa, ya. Kalau kita gunakan warna gelap boleh, sebab dia jenis yang lambat kering. Macam cat air ini dia cepat kering. Okey. Okay, warna hijau, yang hijau muda kita campurkan dengan merah sedikit tadi, ya. Dan kawasan tu buat dia macam ni saja. Cat air kalau perlu ditinggalkan bahagian putih ni, tak payah pakai warna putih. Tapi warna putih tu adalah warna asal kertas tu, ya. Biar dia macam tu. Ya. Kawasan ni perlu disemprot dulu, ya. Bagus dia. Biasa kalau budak sekolah yang daripada pengalaman saya, dia suka menggunakan satu warna saja, ya. Kalau kuning saja, ya. Dia takkan mencampur warna-warna lain. Boleh kita guna macam tu, tapi biar dia kering dahulu, ya. Kita keringkan dulu. Tujuannya kita nak keringkan supaya warna lain boleh masuk, ya, dengan mudah, ya. Walaupun kalau kita menggunakan teknik basah atau basah, tak perlulah menggunakan tu, tapi ada ketikanya kita boleh gunakan pengering rambut, ya, untuk supaya dia cepat kering, ya. Okey. Sekarang kita masuk warna yang lain, ya. Yang ini adalah lapisan yang pertama sebenarnya. Ada 4 lapisan yang sepatut untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, ya. Kita perlu melihat warna penggenap, warna sekunder, ya. Warna pertama yang kita perlu tadi, kita guna warna asas, cari warna biru, kuning, merah. Nah, itu warna asas. Tapi untuk selanjutnya, untuk layer ataupun lapisan-lapisan yang seterusnya, kita tukarkan kepada warna penggenap, ya. Warna penggenap dan juga ataupun warna secondary colors ataupun apa, ya. Okey. Sini gelap sikit. Sekarang kita akan gunakan apa lagi? Pokok, ya, bahagian pokok di atas sana, ya. Kita ambil apa saja. Kalau saya nak guna warna merah pun boleh, tapi saya suka menggunakan warna hijau, ya. Ini untuk lapisan yang pertama. Kita nak lihat kedudukan mana pokok dia, ya. Lapisan yang pertama. Di sini ada satu. Ya. Di sini ada satu. Biru. Kalau tersilap, tak apa, ya, ini boleh kita gunakan, ya. Biarlah dia mengalir, tak apa. Okay.
Ya, ada setengah pelajar kalau dia melukis, ya, melihat warna tu sudah tidak nampak cantik lah bagi dia, dia sudah give up, maksudnya dah kecewa. Tak boleh lah saya nak teruskan lukisan. Sebenarnya kalau lukisan tu masih macam ini, dia masih boleh diperbaiki, ya, masih boleh diperbaiki. Jadi jangan lekas putus asa bila lukisan kita tak nampak cantik, ya. Tapi itu biasalah kalau kita melukis, kalau keadaan mood tu tidak berapa cantik, hasil karya itu pun tidak cantik. Jadi maka itu kita perlu membuat penghayatan, ya, bila dalam membuat hasil karya lukisan ini, ya. Sebuah karya tidak perlu dibuat secara terburu-buru, ya, sepatutnya jangan buat terlalu ingin cepat nak siap. Nah, itu yang berlaku selalunya. Bila nak cepat siap, last sekali karya tu tidak menarik, ya. Okey, saya masukkan dulu warna ni. Warna hijau, hijau kuning, ya, hijau kuning boleh masuk kat sini. Ambil warna itu coklat sikit, campur merah, letak kat sini. Okay. Santai dulu, relax, ya, biar dia kering sekejap, ya. Kemudian jika perlu kita keringkan dengan menggunakan hair dryer, ya. Pastikan dia sudah kering, ya. Sekarang kita masuk kepada layer yang kedua, ya. Layer yang kedua warnanya lebih gelap sikit, ya. Okay. Kita tadi menggunakan brush yang nombor 12, ya. Sekarang kita tukarkan brush tu yang nombor 6, ya. Kalau ada nombor 6 ataupun nombor 4 pun boleh, ya. Okay. Sekarang saya nak buat yang di belakang dulu, ya. Warna yang kita gunakan warna ungu, ya, campur hijau sedikit, ya. Yang ini lebih gelap sikit, ya. Ini untuk pokok. Warna hijau tua, hijau kuning campur dengan ungu di belakang sana. Ya. Jadi yang ini sudah kering, tak apa, kita pegang. Jadi jangan waktu dia basah. Waktu basah, bila kita pegang dekat sini, dia akan kotor, ya, kawasan tu. Sebab itu kita perlu keringkan dulu, lah. Okay.
tambahkan sedikit yang lain. Lalu basahkan ya, basahnya. Itu untuk apa nama tu, layer yang kedua ya. Seterusnya untuk layer yang kedua, kita masukkan warna coklat ya. Basahnya tarik saja. Kita guna brush yang nombor 4 tu. Tarik dia macam ni. Tinggalkan yang putih ni, jangan dimasuk warna apa. Okey, di sana. Sini gelap ya. Gelap sikit. Yang hijau coklat.
semakin di hadapan kita ni, ya, dekat pada kita, kita buat dengan menggunakan warna yang gelap. Ya. Hijau tu campur warna purple, ini jadinya, ya, warna ungu. Ya. Okey, kawasan ni kita perlu gelapkan sikit, ya, sebab ada kawasan rumput-rumput, ya, di sini. Ya. Gunakan lurus yang nombor 4 tu saja, letak sini. Ya. Kenapa kita milih pustaka sebagai untuk kita melukis ya? Ya, pemilihan untuk pemandangan ni sebab saya rasa kawasan ni cukup damai, ya, cukup damai, tenteram, dan biasanya kita selalu melihat orang membuat riadah di kawasan ni, ya, seperti jogging, ya, jalan sambil menikmati suasana di sekelilingnya, ya, dengan fauna dan floranya, ya, yang menarik. Kawasan itu cukup redup, ya, sesuai untuk digunakan sebagai tempat untuk santai, ya. Jadi saya rasa cukup menariklah kawasan itu, ya. Dan di sekitar ni kita selalu melihat juga ada unggas-unggas, ya, selalu dekat yang datang seperti burung, ya, di sini, dan selalu kita melihat penggemar seperti yang jadi fotografer tu selalu datang ambil tangkap gambar di sini, ya, dan dia melihat banyak spesies-spesies yang jarang kita jumpa selalu datang ke sini, ya. Jadi itulah keistimewaan kawasan yang saya lukis ini. Saya rasa saya pernah sampai ke sini dan kerap berjalan di kawasan ini, maka itu saya memang luar biasa kawasannya, ya. Okey, sekarang kita akan masuk ke peringkat seterusnya, ya. Kita akan buat kawasan yang ada rumput, ya, yang berumput, ya, kawasan-kawasan ini. Kita gunakan brus kecil saja, nombor 4, ya. Ada banyak tumbuh-tumbuhan liar di sini, ya. Yang mana kita lihat ada yang sudah ditanam ataupun ada yang tumbuh dengan sendirinya di kawasan ini. Okey, di sini saya ambilkan sedikit warna. Sebelum kita pakai warna gelap, ya, pakai warna yang cerah dulu, yang sejuk-sejuk seperti hijau, ya. Untuk menghasilkan sebuah karya ataupun lukisan, dia mengambil masa sekitar 3 jam begitu, 3 jam. Ya, 3 jam. Kalau dapat cepat 30 minit ataupun 40 minit, okeylah, boleh juga, tapi tidaklah begitu detail yang kita dapat di sana, ya. Kalau sekadar melukis untuk santai, masa tu sesuai 30 ke 40. Tapi untuk sebuah karya yang lebih efisien, yang cantik, memerlukan masa sekitar 3 jam, ya, 3 jam. Okey, sebab kita belum lagi membuat sesuatu yang detail di sini, ya. Yang detailnya kemudian selepas masuk layer yang keempat. Okay, saya akan buat sedikit detail, finishing untuk bahagian pokok ni.
gunakan brus yang nombor 4 tu. Ya. Jalinan pokok tu perlu ni nampak sedikit lah. Biasanya kita nampak dia ada kulit-kulit lah, kulit kayu dia. Di sini kita gelapkan sedikit. Ini. Okay. Kita pastikan bahawa sorotan cahaya itu datang di sebelah kanan. Jadi kawasan ini biarlah cerah sikit. Ya. Okay. Sekarang kita pergi ke bahagian pokok sebelah tu. Sama juga, ya. Okay. Sini. Gunakan hujung berus tu saja, ya. Kita tak perlu menekan, ya. Berus tu tak perlu ditekan. Okay, di kawasan ni. Dan di sini. Gelapkan sikit dengan biru tua. Sekarang kita akan masuk ke bahagian yang terakhir, ya, layer yang terakhir. Kita gunakan warna yang gelap, ya. Hijau tua kita masukkan biru sikit. Sini. Pastikan kawasan ni gelap sikit. Warna dia hijau tua campur dengan warna ungu. Jangan pakai warna hitam, ya. Kalau kita gunakan warna hitam dia terlalu gelap. Ya. Boleh gunakan warna merah campur biru, boleh digantikan sebagai warna hitam, ya.
sini juga nombor 1. Bagi kita tambahkan air ya, biar air ada sikit ya, takut dia terlalu keras sangat ya, tebal. Biar tebal tebal. Gunakan air, sedikit air. Jadi kawalan air itu sangat penting ya, dalam menggunakan cat air ini. Ya. Okay. Sekarang pada peringkat akhir kita gunakan warna yang lebih gelap sikit. Warna coklat, masukkan sikit di sini. Sekarang kita penuhkan kuasa ini dengan rumput. Sini. Guna hujung berus saja. Ya. Di hujung berus itu yang tajam ya. Okay. Lalu warna coklat itu jangan terlalu nampak sangat, cover sikit. Okey, sini. Gunakan hujung dia. Kalau perlu boleh tukarkan brus tu ya. Pakaikan brus yang paling kecil ya. Nombor 1 brus nombor 1 kita boleh gunakan ya. Sebab hujung brus tu nampak halus ya. Brus yang ni halus. Akan masukkan air sikit. Sekarang kita mula buat bahagian-bahagian rumput yang halus. Ini kegunaan brus nombor 0 ya, nombor 0. Tapi ada juga yang dia menggunakan satu brus saja ya. Satu brus ni tak cukup ya. Tak memadai sebab ada bahagian-bahagian yang perlu kita gunakan brus yang nombor 0 atau yang halus ya, untuk menghasilkan
bahagian-bahagian yang ada daun, ada rumput dan sebagainya. Encik Ashari, boleh tahu, boleh terangkan ada berapa berus yang kita gunakan untuk proses melukis tu? Ya, Ada berapa jenis? dia ada jenis-jenisnya, iaitu daripada nombor 0 sampai nombor 24. Ya, nombor 24. Tapi jarang menggunakan nombor 24 kecuali kalau lukisan permukaannya besar. Tapi lebih kalau lukisan yang 28 dengan 38 cm, dia menggunakan brus nombor 12 hingga nombor 0. Ya. Ya. Penggunaan brus tu juga perlu kita ambil kira sebab ada jenis brus yang tak sesuai untuk cat air, ya, ada yang brus yang sesuai. Contohnya brus yang digunakan untuk melukis menggunakan akralik umpamanya. Hujung brus tu keras, ya, keras sikit berbanding dengan yang menggunakan cat air, dia lembut. Ya, dia mudah digunakan untuk membuat catan yang menggunakan cat air. Ya. Kalau yang menggunakan akralik, warna akralik ataupun cat air, dia selalu menggunakan brus yang keras sikit, ya. Nombor dia pun berbeza-beza, ya, terpulang. Ya. Tapi jangan hanya menggunakan satu brus saja. Perlu pelbagaikan jenis-jenis brus tu. Ya. Okay. Sini saya letak lagi satu. Ini ada satu. Biasanya bila melukis tu, sini kita dapat idea sebenarnya. Idea, ya. Idea. Ya, idea selalunya bila kita pergi berjalan ataupun menggembara mana-mana tempat, kita akan dapat melihat suasana kawasan tu, ya, kawasan tu. Contohnya berjalan-jalan, ya, sambil makan angin, pergi ke mana-mana tu, di tepi air terjun contoh, ya, kita melihat air terjun dan kita perhatikan pergerakan, ya, pergerakan air terjun. Begitu juga dengan kawasan-kawasan di taman-taman ni, kita melihat bunga contohnya, ya, kita melihat pokok itu bergoyang di tiup angin, ya. Itu sebabnya nampak daun-daun tu dia tidak stiff, dia tidak tegang, tetapi dia nampak bergoyang, dia nampak live sikit, ya. Tapi ada juga jenis lukisan yang dia tidak perlu membuat karya tu terlalu realistik, ya. Sebab ada orang tidak suka melihat terlalu realistik. Mengapa? Sebab dia kata kalau you buat terlalu realistik, lebih baik you ambil foto, jual. Berbanding dengan lukisan dia macam, kalau terlalu picturistik dia macam poster, ya, macam poster ataupun foto. Tapi kalau dia lukis, dia berbeza dengan apa yang kita perhatikan, ya. Macam contohnya pokok, dia tidak perlu kalau menggunakan cat air, dia tak perlu terlalu detail. Ada juga yang detail tapi kena twist, ya. Contohnya, okay, kalau kita sudah siap macam ini, macam mana untuk supaya tidak terlalu realistik, ya, kita ambilkan jenis ni. Ini ada dijual di pasar, mudah, ya. Selalu digunakan orang untuk mencuci pakaian, itu klorok, ya, klorok, kan, ya, itu namanya, ya. Kita letakkan ini, dia akan nampak kesan dia berbeza, ya, bila diletakkan di atas sebuah karya, ya. Contohnya kita nak buatkan ini, ya, kita sapukan, warna tu akan menjadi putih, ya. Macam saya nampak ada benda yang tak sesuai di situ, saya letakkan ni klorok, ya. Okay, kawasan ni saya nak dia nampak jelas.
Ada juga orang suka main pecet, ya. Dia ambilkan untuk mengelakkan dia terlalu macam foto, ya. Dia tak mau jadi terlalu jelas macam foto. Tengok ada nampak kesan dia itu, kesan apa tu yang luar biasa lah. Kita lihat kalau kita menggunakan benda-benda macam ni, ya. Nampak, ya. Biar kita letak, kita sapukan di sini. Okey, saya tanda warna hijau ni menghadang kawasan tu, saya sapu. Dia sudah mula, ya, nampak. Di sini juga. Okey. Saya nak kawasan ni cerah. Kalau nak masukkan warna putih tak sesuai, ya. Gunakan klorok ni, ya. Sapu saja. Dia akan lebih cerah kawasan dia. Jadi akan bertukar putih, ya, nampak. Okay. Ini kesan yang perlu kita buat dalam menghasilkan karya-karya menggunakan cat air, ya. Dia sudah mula nampak kan, ya. Ini. Jangan terlalu detail. Saya tak suka juga detail. Kita letakkan sini, ya. Okey. Kat sini sikit. Kat sini sikit. Di sini sikit. Okey. Saya nak buatkan sedikit kawasan ini supaya dia lebih gelap, ya. Itu untuk final stage, ya. Untuk perkembangan yang terakhir kita gunakan warna merah sikit, ya, campur biru, merah campur biru, hijau tua. Nampak kan? Okey, jangan pakai warna hitam, coklat okey. Warna hitam tak sesuai, ya, kalau kita gunakan warna hitam dekat sini sebab dia merosakkan sedikit kita punya gambaran. Okey. Okey. Ambil sikit. Seperti biasa gunakan hujung berus tu. Ya. Tukarkan kalau nak warna berus tu daun yang lebih cantik. Kita buat macam ni, ya. Kita buatkan kita ambil bahagian luar saja, ya. Ambil bahagian luar macam ni. Gunakan hujung berus, ya. Ya. Ini nampak daun kan, ya. Buat dulu kawasan ni, ya. Okey. Selepas tu kita masukkan warna yang gelap sikit, ya. Di luar, ya, di luar ni, ya. Di luar ni kita tutup. Okey, masukkan pesan tu. Yang bahagian ini jangan dimasuk warna tapi di luar, ya, di luar garisan yang kita buat tadi, ya. Dia macam frame, ya. Warna
warna coklat, hijau, tua. Jadi dia nampak macam daun, ya, daun yang bergerak tu. Ya. Di sini pun boleh kita buat macam ni dulu, ya. Kemudian ambil warna gelap, kita sapu di luar garisan tu, ya. Kita tambahkan air sikit, ya. Sini boleh buat sikit. Okay. Daun-daun yang kita rasa boleh sesuai untuk dilukis, ya. Tak perlulah detail, ya. Dia punya tu bentuk dia tak perlu detail, asal nampak dia macam tu cukup, ya. Macam ni. Okay. Kemudian balik ambil warna yang gelap sikit, hijau tua campur biru, merah, ya. Dan warnakan di luar yang kita buat tadi, ya. Sekarang sudah sampai ke peringkat akhir, ya, untuk menghasilkan sebuah karya cat air, teknik basah atas kering. Saya nak kawasan ni gelap sikit, ya. Gelap sikit. Okey, tekalkan brush dia. Okey. Okey, last sekali. Di sini, ya. Di sini. Saya akan buatkan sedikit ada daun-daun yang halus di sana. Okey, di sini sapu sikit.
saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.